Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Yang saya hormati seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan pegawai-pegawai surau, seterusnya muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah. Terima kasih atas jemputan, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Saya minta maaf lewat sikit, tak jumpa jalan. Dia tunjuk pergi mana tu ni, bendera banyak sangat, rupa belakang tu ya. Nah, okey. Tuan-tuan, tajuk hari ini, suami bukan malaikat versus isteri bukan bidadari. Tajuk tu pun kemah ni. Tapi hak mari banyak mai, hak banyak lah ni, rasa tak menikah mai ni tak ni. Tak apalah, kita belasah lah tuan-tuan. Sebab siaran kita ni bukan saja kita yang tengok. Siaran kita ni dipancarkan dalam TikTok, dalam Facebook dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita mintalah pada kameraman janganlah duk talau muka saya ya. Ambillah muka abang-abang kita yang handsome ni. Tunjuk satu dunia. Nah, kita ni duk di flat kita ni ramai. Alhamdulillah. Baik, Allah sebut dalam ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Toha. Allah Ta'ala kata wa'mur ahlaka bis-shalah. Dan suruhlah ahli engkau, isteri engkau, anak-anak engkau, ahli itu wa'mur ahlaka. Dan suruhlah. Ahlaka itu siapa dia? Orang yang di bawah tanggungan kita. Bis-shalah, untuk mengerjakan solat. Bila sebut suami, sebut bapa, dia kena pastikan yang di bawah tanggungan dia itu mengerjakan solat. Kena suruh sembahyang. Selagi mana kita ni pak, selagi itulah kita ni pak pada anak-anak kita walaupun kita tua. Walaupun anak kita tu sekarang ni lah kerja besar, tetap kena suruh dia sembahyang. Anak kita ni pengarah, bukan kata pengarah, ketua pengarah, menteri yang berhormat. Anak kita ni orang besar, nama tu imam. Nak faham, tak faham sudah nu. Imam kita nu, sehat nu apa? Fadlullah ya. Lupa dah imam nama apa tak? Dia. Pak kena tanya, walaupun anak dia tu penceramah bebas, kena suruh sembahyang. Masya-Allah. Pasal apa? Pasal tanggungjawab sebagai bapa. Walaupun anak tu misai ni melentin naik ke atas ni, kalah saja misai, maka bapa kena pastikan bahawa anak dia itu sembahyang. Wastabir 'alaiha, dan hendaklah bersabar menunaikan sembahyang. Nak sembahyang ni rupa-rupanya kena sabar. Tak sabar tak sembahyang tu. Tengah duk rancak menega, orang bang. Nak berhenti ke? Nak teruskan menega? Sabar. Berhenti saat menega saat, pergi sembahyang saat. Tengah duk rancak ni, kenduri kahwin. Kita pula pak pengantin. Orang duk salam ni. Dia salam kosong. Salam ada isi pula. Orang panggil salam seluk. Nak berhenti sembahyang ke? Nak salam seluk ke? Dia fikir pula 15 minit berhenti sembahyang, berapa ramai terlepas. Dia kira macam tu pula. Wastabir 'alaiha, kena sabar. Pergi sembahyang. Tengah duk seronok main bola. Kena pula 11-0, 11-2. Lah kalau kalah ni bukan 3-4 tuan, berbelah-belah. Punya seronok ni, kita duk menang ni. Isyak dah masuk, pergi sembahyang. Wastabir 'alaiha. Jangan tak sembahyang. Dan kata Allah kepada kita, la nas'aluka rizqa, kami tak minta rezeki pada engkau.
nahnu narzuq. Sebaliknya, nahnu narzuq, kamilah yang beri rezeki kepada engkau. Kenapa yang kita kena sembahyang? Sebab Allah tak minta rezeki daripada kita. Kita ni dapat rezeki daripada Allah. Maka dengan sebab Allah bagi rezeki pada kita, sembahyang sebagai lambang bersyukur, sebagai ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang saya muliakan, awal-awal saya bacakan daripada surah Taha ayat 132. Tentang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kepada keluarganya untuk menunaikan solat dan bersabarlah di dalam mengerjakan solat. Maka bawalah kepada kita sekarang, kita sebagai suami, kita sebagai bapa, suruh ahli keluarga kita solat dan sabarlah di dalam mengerjakan solat itu. Tuan-tuan yang saya muliakan, yang pertama, apa benda yang ada di dalam rumah kita yang nak menyuruh, menyenangkan untuk ahli keluarga kita sembahyang? Apa yang ada? Maksud Ustaz, apa-apa saja yang memudahkan anak tu sembahyang, isteri tu sembahyang. Ada yang anak tak ramai, bilik ada 3, satu bilik dia jadi bilik sembahyang. Khas untuk bilik sembahyang. Ada di rumah saya ada Ustaz. Saya ada isteri, anak tak ada. Oh, anak tak ada. Tapi hari tu bukan anak. Bawa anak ke main surau. Itu isteri tamu, anak 8. Oh, ni hak baru ni tak ada anak lagi. Oh, nampak tuan. Ni Tesla nama dia. Jadi tuan-tuan, dia sediakan satu bilik untuk sembahyang. Ada di rumah dia. Ustaz, saya tak ada bilik. Rumah Ustaz faham, Ustaz. Rumah flat kita, Ustaz. Nak bilik sembahyang lagu mana? Tapi, saya letakkan di rumah saya, Ustaz, jadual waktu untuk sembahyang. Yang ada dekat surau, dekat masjid, ada menyala lampu warna merah. Lagi 5 minit nak masuk waktu, dia duduk lilak. Senang, Ustaz. Pasang kuat-kuat volume dia. Bila masuk waktu, satu rumah dengan azan, Ustaz. Oh, bagus. Abang ambil di mana? Saya cabut pada surau. Astaghfirullahalazim. Jahat tu abang ni. Tujuan baik dah. Tapi curi pula. Patut hilang lapang. Siapa bedai pula? Dia apa dia? Jadi abang-abang, kalau kita ada duit, tak di rumah. Set masa. 5 sampai 10 minit sebelum azan, pasang Quran. Bukan setakat kita bangun sembahyang subuh. Jiran membangun. Pasal apa? Duk dengar azan dalam rumah kita. Apa benda yang menyumbang untuk kita ni, supaya membolehkan kita ni sembahyang? Kita sebagai anak, bila dengar pak suruh sembahyang, jangan bantah. Kalau kita ada handphone 2, isteri ada handphone 2, anak pula ada 4, maknanya dia ada 8 handphone dalam rumah. Takkan tak boleh kunci jam 5:30 pagi, semua serentak bunyi untuk bangun sembahyang subuh. Masalahnya seorang pun tak kunci jam untuk sembahyang subuh. Sunyi sepi. Tambah cuti sekolah pula, gelap je rumah. Kalau sekolah cerah agak, duk tontang duk berebut beli ayam. Lah seorang, wah gelap je. Hak nu tidur dengan pak pun tidur. Maknanya dia tak membantu untuk mengejutkan dia sembahyang. Padahal masing-masing ada jam loceng, nama dia handphone. Boleh set masa untuk bangun kita buat alarm. Tuan-tuan yang saya hormati, kenapa yang saya sebut nombor 1? Nombor 1. Sembahyang dulu saya sebut. Sebab sembahyang ni lah yang nak membawa kepada keluarga bahagia. Yang nak jadikan suami itu tidak nusyus. Yang nak jadikan suami itu baik. Oh, kiblat belah sini, you know. Abang tu kiblat sini, saya silap tak perasan tu. Dah ada betul dah kiblat dia. Saya pasal duduk ceramah tang sini, saya ingat kiblat belakang saya. Tengok mimbar tang sini. Oh, abang tu dah betul dah. Alhamdulillah. Macam mana cara nak bagi betul orang salah kiblat? Adik-adik, jangan nak abang kat orang dia tu kiblat salah. Nak cakap kat dia, abang kiblat belah sana bang. Salah bang.
Boleh tak cakap macam tu? Dia siku kita. Baik. Mai ni pakai sorban ni. Mai. Kita buat praktikal sikit. Okey, macam mana cara nak ubah kiblat orang salah. Baik, katakan tadi abang kita tu dia sembahyang menghadap situ. Pasal dia tengok kuliah menghadap sini. Dia ingat kiblat sana. Baik, kalau kiam. Ni kiblat salah. Macam mana kita nak habaq kat dia kiblat tu salah? Adakah nak pergi kat dia? Kiblat tu. Buatnya dia menjawab, oh. Nombor 1, pergi sembahyang depan dia. Allah Akbar. Pergi sembahyang depan dia. Jadi hak ni jangan marah pula. Oh, kecung sembahyang. Bukan tu bodoh. Ubah pelan-pelan. Bila dia macam tu, ubah pelan-pelan. Okey, macam mana cara nak ubah? Okey, yang pertama, gerak sikit. 1, 2. 1, 2. Jadi tak payah berhenti sembahyang. Ubah ya. 1, 2. 1, 2. Dah. Pasal apa 2 je? Lagi ni banyaklah untuk dia ubah. Pergerakan banyak. Maka ubah sikit-sikit. 1, 2. 1, 2. Jadi kalau dia sembahyang atas sejadah, jangan duk heret sejadah tu pula. Sejadah lembek dah tak mau ikut pi. Tinggalkanlah sejadah tu, hanglah yang pergi menghadap sana. Okey, yang pertama. Yang kedua, kalau dia kiblat dia salah. Okey, apa nak buat? Tepuk bahu dia macam ni, pusing. Tapi yang ni kena kuda-kuda, kena kuat. Jarak jauh lagi. Kita ni, pasal apa? Takut dia siku. Tajam orang main, pok dia bagi ni. Sibik planet dekat. Jadi kalau nak ubah dia, letak macam ni, pusing. Pusing kan. Begitu. Jadi, hak kita ni tak payahlah berhenti apa semua. Teruskan sembahyang. Cuma, kita saja yang ubahkan kiblat. Tapi Ustaz, saya dah habis sembahyang Ustaz. Baru tahu kiblat salah. Ulang balik. Tak boleh kira halal lah. Apa ingat ni apa? Kira halal nega ke apa? Ulang balik sembahyang. Pasal masih lagi baru dah kita pun tahu. Terima kasih. Hafiz ke? Hafiz Quran. Oh, bagus. Berapa juzuk lah? 1 juzuk. Oh, Alhamdulillah. Kalau Ustaz sambung, baca boleh sambung? Tak boleh pula. Baik. Habis lah juzuk 1 habis lah? Belum lagi? Baru start. Oh, Alhamdulillah. Boleh ya? Baik. Patut tak bunyi apa? Tak tekan. Astaghfirullahalazim. Baik. Tak mana ni lupa. Bab saya apa? Ya hak saya sentuh yang bab semayang ni. Sebab, tuan-tuan, saya kalau datang orang jumpa saya, soalan yang pertama yang saya akan tanya dia, bila mereka ni mai pasal bergaduh. Ada yang mai bergaduh, dia kata, Ustaz, isteri saya ni melawan Ustaz, tak hormat saya. Sebab saya pun tak tahu Ustaz, baru ni dia tolak saya Ustaz. Jatuh, tersungkur saya dekat pintu Ustaz. Terkangkang kat pintu. Oi. Isteri tolak. Ustaz. Besar kot isteri. Dia kata boleh tahan. Saya kata saya tak boleh dengar sebelah pihak. Saya kena mai dua-dua belah pihak. Abang boleh tak panggil isteri abang mai? Isteri dia mai besar sungguh tuan-tuan. Kalau dia tolak aku kubur-kubur isteri dia, suami dia rendah dah saya. Gini lah. Saya kata kat dia, Kak, pak siapa yang duk bergaduh dengan lelaki tak elok tak elok. Habis tu dia tu elok lah. Weh. Dia tu elok lah. Duit apa tak bagi, nafkah tak cukup. Duk kira dia. Sabar. Ini depan saya susah bergaduh. Kita tenang-tenang lah. Soalan saya yang pertama. Abang semayang tak? Tak. Isteri jawab. Bukan lelaki dia jawab. Saya kata, Kak, saya tak tanya kat Kak, saya tanya kat suami. Yang Kak duduk diam sat je. Jawablah.
Jawab tak sembahyang. Oi. Kalau aku jadi laki dia, aku menggaduh kat tuan. Cengih lah. Awaknya cengih sangat ni, sabarlah kau. Oi. Suami dia kata sat-sat semayang, sat-sat tak semayang, tekoh semayang, tekoh tak semayang. Subuh. Bila semayang mu duk tekoh-tekoh tuan-tuan, weh sat buat sat tak buat, habis ya. Awal-awal sekali Allah sebut dalam ayat Taha 132. Suruh keluarga engkau semayang, maknanya engkau semayang dulu. Macam mana kita nak suruh tapi kita tak semayang? Kita dulu bangkit. Siapa? Bapa. Siapa? Suami. Kita bangkit dulu. Lihat. Bangun. Aiman. Bangun. Bila kita bangun, kita ajak mereka pun bangun awal-awal. Maka di situ abang-abang dah timbul penghormatan seorang isteri, seorang anak pada bapa dia, pada suami dia. Bila pak sendiri bangun, pak sendiri kejut, pak jadi imam, penghormatan sudah wujud. Isteri saya tak hormat saya, ustaz. Abang pernah tak jadi imam sepanjang menikah? Tak. Lah jadi imam bila? Hari akad nikah. Malam tu. Lepas tu tak dah. Pasal apa? Saya bukan imam surau. Imam surau ada, ustaz apa ada. Tak imam surau lah. Suami isteri abang bukan tu imam surau. Suami isteri abang adalah abang. Dekat anak pernah tak jadi imam? Tak pernah. Abang tak pernah jadi imam kat anak-anak? Tak pernah. Pasal? Tak hafal surah. Takkan tak hafal qul huwallah. Tu hafal lah. Tu surah juga. Takkan tiap-tiap rakaat semua qul huwallah. Tak apa. Rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua pun qul huwallah. Boleh? Malu Ustaz, dua-dua kali rakaat dua-dua sama surah. Kalau begitu qul huwallah bahagi dua. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Mai rakaat kedua amin, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Dapat dua jadi. Saya tang surah tak apa Ustaz, saya hafal lah 4-5 surah, tang doa. Lah doa pun masalah, baca doa Melayu. Ya Allah, ya Tuhan kami. Boleh? Malu Ustaz, doa lah masa kita leceh. Baca doa makan. Boleh ha? Doa makan, macam mana doa makan? Allahumma apa tau? Boleh. Allahumma barik lana fima. Anak terus tanya, mak, ada kenduri mak? Doa lah. Jangan ada satu-satu benda yang menghalang kita salat. Simple ya, mai sembahyang. Tapi saya cakap tuan-tuan Ustaz, asal saya nak jadi imam batuk Ustaz. Kalau tak jadi imam, elok. Hari itu imam, isteri saya imam, saya makmum, elok Ustaz. Astaghfirullahalazim. Abang lelaki bini sesat dah abang. Jadi tuan-tuan, saya nak ajak pada tuan-tuan yang pertama sekali ialah tentang sembahyang tiang agama, ingat padanya selalu. Bila kita sembahyang itu mencegah kita daripada buat jahat dan mungkar. Innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Bila kita tak sembahyang, ni dia. Ni anak-anak kita ramai malam ni. Anak kita nakai, anak kita buah. Anak kita ni macam-macam lah. Pasal apa? Kadang-kadang sepasal tak sembahyang. Jadi saya seronok tengok malam ni anak-anak tuan-tuan ramai lah, anak-anak bujang kita ramai. Suruh mereka sembahyang tuan-tuan. Sembahyang ni mencegah mereka jadi jahat. Mencegah mereka daripada nak buat benda tak elok. Sembahyang. Sebab apa Ustaz? Sebab kita sayang sembahyang kita. Bila kita sembahyang, kita dapat pahala. Bila kita sembahyang, kita diampunkan dosa. Bila kita sembahyang, kita dinaikkan darjat. Maka jaga ni. Jaga. Nu yang di luar nu macam-macam motor ada. Berselerak motor nu. Ada X1R ada di luar. Dia bungkus elok. Mana faham? Tak faham. Bungkus tu.
Ada Y suku, ada Y3 suku, semua ada. Bila dia beli, dia sayang, dia lap, dia basuh, dia mandi. Sayang, tambah tuan-tuan ni dekat dengan pulau, dekat dengan laut. Sayang dekat motor. Nak basuh motor bukan susah, jimat ayak, pergi basuh kat laut. Tak pernah faham? Tak faham sudah. Cukup 6 kali basuh, relai motor tu, karat. Kita akan sayang motor tu supaya tak dicuri, supaya tak hilang, supaya tak rosak, supaya tak jadi berkarat, supaya tak bercala. Kita jaga motor tu. Akhirnya, kita parking elok-elok, kita bawa motor elok-elok, kita repair elok-elok, kita servis elok-elok. Eloklah motor tu. Begitulah dengan semayang. Dia ada pahala, dia ada macam-macam kebaikan. Jangan bagi hilang pahala semayang. Jaga, jangan bagi hilang. Ustaz, pahala semayang tu hilang pasal apa, Ustaz? Pasal mengata ke orang. Kalau dia semayang, dia jaga pahala semayang. Jangan bagi hilang, dapat kat orang lain. Pasal apa? Pasal dia mengata. Akhirnya dia jadi baik. Itu yang Allah kata, inna salata tanha anil fahsya' tu. Dia takkan buat jahat. Sebab dia sayang semayang dia. Aku semayang maghrib elok-elok, pahala dapat kat Ustaz Kazim. Tak mau. Pasal apa? Aku nak kata kat dia, nama Ustaz apa, janji pukul 8, 8.10 tak main lagi. Bodohnya Ustaz. Akhirnya pahala hak semayang maghrib dapat kat saya. Saya bukan sengaja nak main lambat. Saya main pada KL tu. Di KL tu. Hari ni saya ceramah di Felda, Menara Felda. Di Kuala Lumpur tu KL. Daripada Sungai Tiram saya pergi KL. Daripada KL patah sini balik. Esok patah Ipoh pula. Malam besok Masjid Tok Guru apa nama? Tuan Guru, Masjid Tuan Guru. Tanjung Tok Kong ke apa? Ya, jadi tuan-tuan, bukan saja-saja tu. Jalan jam, accident, masuk sini pula jam pula nak naik jambatan tu. Oh, tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab tu kita jangan mengata ke orang. Main minang anak kita. Amboi tak badan dengan telinga capang, main minang anak orang. Pahala semayang kita dapat kat dia. Hak telinga capang tu pula kata Ustaz saya lama tak semayang. Awak, dia pun duk kata kat saya dapat pahala free tu tak semayang. Ni pun bengong orang lagi pula. Kenalah semayang, bukan kira capang hang tu. Jadi tuan-tuan, bila anak kita dididik supaya solat, dia akan jadi orang yang bersih. Budak yang semayang, dia akan jadi bersih, badan dia bersih, bilik tidur dia bersih, diri dia pun bersih. Suami kita, bila kita ni semayang, dia jadi bersih. Isteri jadi bersih. Semayang tu tuan-tuan, tiap-tiap kali nak semayang, ambil wuduk. Takkan tak bersih 5 kali duk suci diri sehari. Mai semayang sunat pula. Tambah lagi, bersih lagi. Akhirnya keluarga kita jadi keluarga yang bersih. Tapi kalau tuan-tuan tengok orang yang tak semayang, cuba tengok muka dia. Lagu mana serabut pak tau. Main anak dia pula, anak pun serabut. Tapi hak serabut tu pun kita bawa ayak, bawa garam, duit RM2 suku, pergi minta ubat. Minta ayak penerang hati. Ada jenis macam tu, bawa ayak penerang hati, bawa beras, bawa gula, pensel 2B, raba. Anak nak periksa, pergi minta kat Tok Bomo jampi. Ayak penerang hati. Tengah dia duk jampi ayak penerang hati kat anak kita tu, anak Tok Bomo tu lalu. Dengan pakai seluar pendek, baju tak pakai, lalu. Kita pun tanya Tok Bomo, tadi siapa Tok Bomo? Oh, anak saya. Lah dia buat apa? Buat apa? SPM tak lepas, SRP tak lepas. Jadi bodoh ke mana tau. Anak dia pun tak lepas, tuan-tuan pergi talah minta kat dia pula. Cuba tuan-tuan fikirlah. Orang yang semayang ni kata Nabi apa? Man sallas subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa-siapa yang semayang subuh, Allah jaga dia. Jadi hari ni cuti sekolah. Apa kata tuan-tuan, subuh-subuh kita bawa anak kita mai semayang subuh di sini.
Cuti sekolah berapa hari? Seminggu. Seminggu lebih, seminggu. Seminggu tuan-tuan, siapa yang main semayang subuh setiap hari, daftar dekat pengurusi surau. Pengurusi surau buat tamprin kat depan tu. Main nama, mayang, tulis, sign. Cukup seminggu. Tak pernah putus tiap-tiap hari main, bagi hadiah kat dia. Apa dia? Basikal sebiji. Agak-agak surau kita macam mana? Sampai ke tengah jalan tu semayang. Bagi galakan untuk anak-anak kita semayang. Ni adik kita ni hafiz ni, satu juzuk baru nak hafiz. Lantik dia jadi imam. Geng-geng dia semua main. Nu adik kita ni, Standard Chartered ni. Bola mana atas? Liverpool kah? Oh, Liverpool. Salah. Sentiasa betul dia. Lantik dia jadi Bilal. Geng Liverpool semua main. Yang tak main geng MU ya. Satu semua salah. Masya Allah. Lama-lama tuan-tuan, tempat kita ni jadi elok. Dan kita sebagai bapa, kita sebagai ketua keluarga pun akan senang. Jadi sebagai suami, sebagai bapa, kita bukan malaikat. Kita pun banyak salah dan silap kita. Saya ni penceramah. Saya lagi banyak salah pada isteri saya nak banding dengan tuan-tuan. Pasal apa? Saya bukan ada di rumah. Kak Leha weh. Kak Leha untung ada suami. Ada kat rumah. Tiap malam ada. Tengok TV. Kadang turun depan tu makan tom yam. Kadang pergi tepi pantai. Makan ketam. Sabtu Ahad naik atas bukit. Pergi cari bendera. Oi, ni ferry baru nak naik pula. Dia berjalan 4 kali. Pusing balik. Saya bila masa. Seumur hidup saya baru sekali naik bukit bendera. 3 bulan lepas. Tegak naik di atas. Sekali turun pula mentah. Masa saya pergi, saya tak tahu, saya pun duduk tegak. Tengok orang ramai penuh diri. Ingatkan semua duduk. Bodoh tu saya. Hak diri pula semua mengadap saya. Perempuan pula tu. Tak tengok rasa membazir pula. Sudah entah. Yang mana faham. Tak faham sudah. Bila balik saya tahu lah. Tobatlah aku tak mau duduk belakang. Awal-awal duduk depan sekali, depan cermin. Buka tengok cermin kita tuan-tuan tu dia. Dia turun lagu tu pula. Seronok ambil gambar. Hak masa pi tu tak reti. Dia pun duk pegang macam tu. Semua duk tengok kita. Astagfirullahalazim. Tak pernah bawa jalan. Tak pernah. Tuan-tuan tengok ni cuti sekolah ni, isteri saya tanya, abang tak jalan pergi mana kak? Abang jalan, mama tak jalan. Besok saya mai Masjid Tuan Guru. Okey, hari Selasa, hari Rabu saya dekat Damansara, Penchala, Sungai Penchala. Hari Khamis saya ada di Melaka. Bila ada di rumah kan? Tak ada di rumah. Tak ada. Sejak bila Ustaz? Sejak 30 tahun yang lepas. Jalan kerja. Tapi anak 5 orang tu belik. Tak pernah faham. Tak faham sudah. Tak. Allah. Abang-abang lagi baik pada saya. Abang-abang boleh bawa isteri mai kuliah. Saya lagi naik lift sama-sama. Seronoknya. Sambil dengar ceramah, boleh tengok isteri. Isteri duduk sebelah, kita duduk belah sini. Boleh tengok dia, dia tengok kita. Seronok saya tak ada pasal. Abang-abang boleh tengok, boleh babai pula kat isteri tu. Isteri kata, ngada orang tua gatal. Padahal suami tu babai dekat sebelah isteri tu. Kak Jan. Dia tak perasan Kak Jan sebelah tu. Kak janda lah, muda Kak Jan. Okey, kalau tua Jan tu. Baik. Tuan-tuan yang saya muliakan. Saya nak cakap apa pada tuan-tuan? Nombor 1, kita jaga solat. Nombor 2, kita ni sebagai suami, kita bukan malaikat. Saya sebagai penceramah pun ada salah. Dan kalau isteri kita tegang,
terimalah. Jangan duk sombong sangat. Bang, ni nak cakap sikit. Diam. Beras aku beli. Ni bahasa paling terkenal sekarang ni. Beras aku beli. Memang abang beli beras kalau cik tak masak. Abang makan beras tu. Beras beli. Tonggeh pun aku beli. Memang tonggeh abang beli. Tapi kalau cik tak masak. Hang tak masak apa? Aku pergi kedai tom yam. Aku gaduh apa? Langsung tak mau tunduk ni tuan-tuan. Sedangkan Allah dah pesan pada kita jangan sombong. Wala tamshi fil ardi mara'a. Jangan sombong. Sebagai suami, jangan sombong. Kita bila kita tengok cermin, kita boleh perbetulkan hak depan kita. Butang baju kita, collar kita, hak depan kita boleh nampak. Tapi yang belakang, kita tak boleh nampak. Ni hak belakang kita ni. Siapa yang boleh perbetulkan belakang kita? Yang boleh perbetulkan belakang kita ialah isteri kita. Isteri kita, abang ni nak cakap sikit lah. Abang jangan marah pula. Saya duk perhati abang ni bila mak saya mai, abang duk dalam bilik tak keluar-keluar. Mak adalah terasa lah hati, laki hang tu tak suka aku mai ke. Lain kali abang kalau boleh mak datang, abang layanlah mak. Macam tu je. Macam tu je. Isteri tegur. Tak yang dia kata mai siapa? Ada aku panggil dia mai. Garangnya laki. Mak tu mak saya abang oi. Mak saya pun macam mak abang lah. Tak ada mak saya pun tak ada. Aku kan nikah dengan mak hang, aku nikah dengan hang. Malangnya nasib isteri macam tu. Sebab tu Kak Leha yang mana belum nikah, carilah suami hak elok-elok. Kita yang berusaha untuk cari hak elok. Jangan semata-mata cari hak kerja tetap. Dia kerja apa? Pencen ada. Seronoklah hang dapat pencen. Pak siapa hang nikah dengan dia? Dia sega, bulu banyak. Bulu ni daripada pusat sampai ke muka. Banyaknya. Pak saya tu aku pilih dia. Dia dulu ada mai orang sebelah tu, bulu apa pun tak ada air tak. Kalau hang nak menikah pak saya bulu, biar hang nikah dengan orang hutan. Sepah bulu. Hai, banyak masalah sungguh. Saya habaq pada tuan-tuan, ada satu kes mak dia bawa anak perempuan dia dengan cucu ni mai jumpa saya, minta saya buat surat sokongan nak minta menantu dia daripada Sabah mai tukar mai ke Semenanjung. Dah 3 tahun menikah, anak seorang tapi duk jauh-jauh. PJJ nama dia. Dia kata susah ustaz, laki duk jauh. Cuti sekolah baru balik. Saya semua kena buat. Sudah. Ingatkan nak menyanyi saya anak bukan. Panjang tisa tu saya semua ustaz. Ustaz bayang kalau anak demam saya awak pergi klinik. Saya buat semua tak tahu ustaz. Letih hari tu. Bumbung bocor saya pun tukar. Loh teruknya. Ayak atas saya, bil air atas saya. Dia balik pun atas saya ustaz. Tak pernah faham, tak faham sudah tak. Jadi ustaz tolonglah minta tukar ustaz oi. Soalan saya, masa cikgu bertunang dengan cikgu, suami cikgu sekarang ni, masa bertunang, tahu tak dia duduk di Sabah? Tahu? Tahu tak susah nak minta tukar? Tahu? Pak siapa yang cikgu pergi menikah dengan dia? Lah cikgu susah, bukan setakat cikgu je susah. Dengan saya pun susah. Kena buat sembahyang hajat, baca Yasin apa semua. Kalau cikgu fikir, kalau aku menikah dengan dia, dia di Sabah, aku di Penang, susah nak minta tukar. Terus nikah. Nikah dengan cikgu yang sama sekolah dengan cikgu. Senang. Cikgu nama apa? Cikgu Murni. Menikah dengan cikgu Syari. Senang hidup. Ni yang kak pergi menikah dengan orang jauh tu siapa? Lah kak pening kepala. Ustaz oi, suami saya tak balik dah setahun.
Kak menikah orang mana? Cameroon. Di mana tu? Johor. 4 kali tukar terbang. Baru sampai. Belum masuk naik bas lagi nak pergi kampung dia. Kak duduk di mana? Kak duduk di Sungai Nibung. Awak tak menikah dengan orang Gulugong je. Bayar lepas ke? Balik pulau ke? Senang. Ustaz, love is blind. Pulang. Nak kata apa? Sebab tu kita boleh rancang. Allah izinkan. Rancanglah. Adik-adik yang mana nak menikah ni, rancang. Okey, aku dah dapat dah. Orang mana? Orang daripada bayar lepas. Oh, dekat ni ya. Dekat Ustaz. Oh, atas pada airport sikit je. Dah dapat yang tu pula, tengok pula akhlak dia. Dia bagus ke agama dia? Oh, dia imam di situ tak? Oh, imam boleh agama bagus akhlak dia pun bagus Ustaz. Macam mana hantar akhlak dia bagus? Allah Ustaz, semua kawan recommend dia bagus. Bila akhlak dia bagus, agama dia bagus, jalan. Sebab tu Islam dia suruh kita bertunang, dia membenarkan kita bertunang. Abang-abang, kalau kita ni ada anak, suruh dia tunang 3 bulan. Dalam tempoh 3 bulan tu, cuba tengok perangai dia. Perongos tak? Bukan semua orang agama bagus. Kadang-kadang baran. Bukan semua agama dah cukup. Kadang-kadang kedekut. Bukan kata dah ada pahaman agama dah bagus. Kadang-kadang pula cepat marah. Malah kerja. Isteri ni pukul 4 bangun dah. Duk goreng kari pak. Dia duk tidur. Habis goreng kari pak nasi lemak, pergi buka lah menega tepi jalan. Laki tidur. Habis menega pukul 11. Laki memang minta duit. 20. Abang, oi, ni lah nak buat model besok. Model besok. Ni aku nak makan apa? Dia kerja dia minta aja, tapi tayak atas kepala. Sebab tu nak... Ya, dah usah lapar dah. Adik bangun lupa tu. Sebab tu 2 benda nak bagi elok rumah tangga. Cari yang beragama, satu lagi yang berakhlak. Beragama saja belum tahu cukup tak cukup, dia nak akhlak, orang yang menyempurnakan kepahaman agama dia. Berapa banyak orang yang ada agama, baca Quran pandai tapi malah, semayang rajin tapi penyepak isteri dia pun rajin. Jenis apa tau? Puasa ni tak kira lah tuan-tuan, tapi akhlak buruk. Puasa tak makan pada subuh, mai pukul 3 petang dia pergi ngangau mulut depan isteri dia. Pengsan isteri dia, bau mulut tu. Abang ni puasa tapi abang suka sakitkan hati, cek lah. Jadi tuan-tuan, ingat, nombor 2, kita sebagai suami, bila isteri tegur kita, terimalah. Siapa pun kita, baik abang terima nasihat. Yang ketiga, kita reda dengan jodoh yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Kita reda. Anak kita 8. Siapa yang lahirkan? Isteri kita. Allah sebut dalam Quran kan? Allah sebut tentang perempuan yang mengandung. Allah Ta'ala sebut tentang perempuan yang menyusukan anak dia. Tuan-tuan boleh buka dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-233. Allah Ta'ala sebutkan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimmar radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Allah sebut tu dalam Quran tu. Kata Allah, isteri kamu ni, ibu-ibu ni, wal walidatu yurdi'na aulahun haulaina kamilain. Ibu-ibu menyusukan pada anak mereka sempurna 2 tahun. Hari Sabtu kemarin, ada satu makcik tanya, Ustaz, apa hukum buat perancang keluarga? Dulu-dulu kan kita terkenal dengan rancang keluarga. Tak boleh ramai-ramai anak, tak elok lagi nak makan apa. Dia kata, sekali nak makan apa? Anak 2 orang sudah. Saya jawab,
Negara yang suruh buat rancang keluarga, negara tu pula sekarang suruh beranak ramai-ramai. Siap bagi allowance lagi siapa isteri yang beranak. Sebab apa? Dulu dia buat kempen, jangan beranak banyak, rumah tak ada, tanah tak ada. Lah tak produktif. Lah buat kempen pula suruh beranak kerap. Siapa dapat beranak dapat duit pula, duit upah beranak. Sebab anak tak ada. Dah lah, baiklah. Dia duduk depan ni macam dia nampak saya. Balik lindung balik meja dia nampak apa? Bagus adik kita duduk depan berani orang ni. Tak mana tu lupa tuan. Rancang keluarga. Saya kata nak rancang keluarga sebab apa? Yang pertama, saya kata yang pertama kalau isteri dia sakit, dah 3 kali operate, 4 kali operate, doktor tak bagi dah beranak dah, sudahlah. 3 dah ustaz oi, kalau kali keempat mengandung pula tak ada nak beranak ustaz hak dia jet tu terberetas terkeluar anak pula ustaz oi. Ada setengahnya beranak kerap sangat. Asyik sentuh jadi, asyik jadi sentuh. Tak tahu mengandung. Kita jumpa dia, hari tu bukan beranak dah ke? Mai pula dah, dia tak. Doktor kata Kak Leha, cukup lah. Tak tahu Kak Leha bagi orang lain pula. Mai anak berbelah lah. Dia pula ada kencing manis, darah tinggi, kencing tawak, kena kencing, semuanya ada. Maka doktor kata untuk keselamatan Kak Leha rehat lah. Atas faktor kesihatan. Tapi kalau sihat, kalau subur, apa masalah? Nabi berbangga apa? Kita ni umat ramai. Mak saya beranak anak sebelah. Ramai tak ramai tak? 2 pak pertama 8. Pak yang kedua 3. Meninggal 2. Saya anak yang ke-8. Masya Allah. Boleh main bola. Elok je mak saya, tak ada apa masalah. Beranak di rumah lagi tuan. Tak apa Tok Bidan dia buat. Tak payah beranak hospital. Kita sekarang saat-saat hospital. Duk kena koyak saja, duk jahit. Tuan-tuan yang saya muliakan. Apakah perancang keluarga yang paling selamat? Tak payah makan apa pun. Allah sebut dalam ayat ni. Al-Baqarah. Susukan anak kamu 2 tahun sempurna. Haulaini kamilain. Menyusukan secara sempurna. Itulah cara nak bagi renggang anak secara semula jadi. Susu apa Ustaz? Susu badan. Tapi Ustaz, isteri saya susu badan tu. Tak ada setong lekat pula. Abang susu badan tapi abang campur susu betul. Yalah isteri saya kerja. Buat macam mana? Tak lebar kalau gitu susu badan ni. Dan susu badan tu Kak Som duduk elok-elok. Jangan duduk tidur sampai duduk tengok TV duduk tidur. Anak merangkak mai duduk. Selak baju ngak. Selak pula depan pak tengok lagu tu. Duk bersila elok-elok, riba elok-elok, tu cara dia. Ada hak lagi ganas. Sambil duk tumbuk sambai, anak merangkak nak isap susu. Dia pergi buat lagu tu. Nyusu ke belakangnya anak tu. Weh labuhnya ustaz tak tahu jenis pak tau. Hak mana faham, tak faham sudah. Dia kena bagi susu secara sempurna 2 tahun. Ustaz kalau macam kita perah tak? Saya kerja, jadi saya buh dalam botol, buh dalam peti sejuk apa semua, perah tak apa. Silakan. Tapi itu hari tu ada isteri saya suami duk teriak tak? Dia balik kerja penat, dahaga, buka-buka peti air dia minum. Rupa-rupa minum hak susu saya. Tahu? Tu yang telefon tu ustaz, saya dah minum air susu isteri saya. Soalan, saya jadi anak susu dia ke? Anak susu kepala otak hang. Tua bangka ada susu kejadah apa? Anak susu ni berapa tahun hang tu pun 28 dah.
Suruh mengaji tak mau. Surah buat kuliah tak mau mai. Tak faham tentang anak susuan tu. Allah Ta'ala kata tanggungjawab isteri apa dia? Melahirkan anak, menyusukan anak bagi sempurna 2 tahun. Itu yang terbaik. Tapi kalau tak mampu, nak kata apa? Nak kata apa? Isteri sakit, tak boleh menyusu, dia kerja pula, nak kata apa? Dan bila dapat isteri macam tu, tanggungjawab kita, orang laki-laki apa dia? Allah Ta'ala sebut dalam ni, dia kata, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ. Suami kena bagi rezeki, kena tampung rezeki kepada ibunya, makan minum ibunya pada anaknya. Kemudian kata Allah lagi, وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Dan kenalah memberi pakaian kepada isteri. Ni dia, direct Allah sebut tuan-tuan. Dalam surah Al-Baqarah. Isteri kerja dia melahirkan anak, menyusukan anak, menjaga anak. Hak lain kita. Sebab tu saya dulu-dulu isteri mengandung, beranak, cuti berapa hari. Lepas tu kena pergi kerja. Kesian kat isteri. Badan pun duk lemah lagi. Kemudian pergi kerja dah. Kemudian naik cuti sikit jadi 60 hari. Panjang sikit jadi cuti jadi 90 hari. Danlah orang perempuan tu sihat. Pergi sambung kerja. Ada suami yang saya jumpa bila isteri dia bersalin, dia ambil cuti tanpa gaji. Dia jaga isteri dia. Allah tuan-tuan. Dia basuh tu lampin. Basuh lampin, jaga anak, hak lain masak kat isteri dia, bakar tungku. Pergi cari daun apa tu, balut tungku, pergi tungku isteri dia pula. Oi, abang ni mana nak cari orang macam abang ni. Kalau macam ni isteri beranak tiap-tiap tahun pun tak apa. Pasal apa? Suami jaga sungguh. Ni waktu isteri bersalin, duk bawa kat ping tu. Pergi klinik, ibu bersalin, ibu dan anak. Jalan dengan perut besar. Duk heret budak 2 tahun setengah, bawa kad merah hati, merah pink tu. Laki kat Som pergi mana? Tak tahu, kata pergi mancin. Tak tahu pergi mana tahu. Dia mengandung, tahan grab. Pak siapa kita tak boleh hantar? Abang, besok saya nak pergi check up. Ni dah 6 bulan ni. Abang ikut saya tak? Pergi sendirilah. Boy, tak biasa. Orang lain di klinik tu semua suami sebelah. Semua suami sebelah duk teman isteri ni nak jumpa doktor. Bila nurse panggil, Kalsam, dengan suami masuk sekali. Nurse tanya, ni yang satu mengandung ni, dua-dua perut besar ni. Dah saya boroi hak ni mengandung. Sampai nurse pun tak kenal mana satu mengandung ni. Kadang-kadang tuan-tuan, bila isteri bersalin, suami tak ada pun. Sekarang dah ada hospital kita, suami boleh teman bila isteri bersalin. Anak saya yang pertama bersalin, saya tak boleh teman. Gad tak bagi masuk. Duduk di bawah tu. Hak mereka bersalin di atas. Dengar suara tuan-tuan, dengar macam-macam bunyi. Allah, aduh. Takutnya Itu hak jenis kita. Hak jenis lain pula. Mau pikul lain lah. Coming. Tuan-tuan. Mat hak satu lagi lah. Halo, miss. Ringgit, RM4. Meriah bunyi tuan-tuan. Allah, seksanya mereka bersalin. Ni hak laki di bawah ni. Hak merokok ada. Yang duk menyembah, duk tidung ada. Hak bertaruh nyawa hak tingkat atas Saya kata dalam hati saya, kalau aku ada rezeki anak lagi, lepas ni aku tak boleh beranak sini, kena cari hospital, klinik yang aku boleh masuk sekali dalam dia. Tuan-tuan, dapat rezeki masuk. Dapat anak nombor 2, anak nombor 1 tu 3 tahun. Tu, tengok mama nak dapat baby. Tengok siap mama. Allah, tuan-tuan, dia keluar saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tak payah nak pergi basuh, mandi apa semua lah, lambat. Kadang-kadang bila duk mandi budak tu, duk cuci budak tu, macam-macam benda dia dengar lah. Hak nurse duk menyimbang. Itulah kata cerai. Bukan baru menikah, cerai lama sambil duk basuh budak tu. Budak tu lagu tu duk dengar. Duk cerita artis cerai. Artis menikah, artis cerai. Cerai dah, dia menikah dua, bini tak tahu. Lepas tu tahu hak bini pertama tu minta cerai, dia tak dapat nombor dua. Loh tu. Oi, macam-macam tuan-tuan. Baik dia keluar je, Allahu akbar, Allahu akbar. Terkejut nurse tu. Apa masalah? Ustaz, saya tak hafal bang Ustaz. Takkan tak hafal. Lah ada Walkman dah. Ni. Ada iPhone. Ada smartphone. Keluar je anak tu. Terus tekan azan Mekah. Allahu akbar, Allahu akbar. Tengah-tengah duk pasang bang Mekah tu, panggilan masuk, mak tanya dah beranak belum? Dia masuk ringtone pula dah. Aduh, ringtone pula lagu macam-macam. Sabar-sabarlah, sayanglah, apalah semua. Aduh, mau pergi mana-mana, ini kereta bukan kereta baru, kata dia. Tuan-tuan, ada yang dah bersih budak tu. Baru bagi kat kita, tak apa, boleh. Yang bagi pula nurse Cina. Encik sudah boleh ajan. Jenis tak pernah bang ni. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nurse Cina pula tanya, sudah tukar? Tukar apa tu takbir raya? Kawan tak erti nak bang takbir raya ke azan? Allah tuan-tuan oi. Bila isteri dah korban macam tu untuk anak kita. Untuk kita. Adik-adik oi. Bukan sah kata beranak-beranak tu lega lah. Loh, lagi seksa. Teriak tak berhenti. Tukar 4 kali dah. Amat pintu tukar dah. Kuat teriak sungguh. Allahu akbar. Waktu dalam perut, dia tak teriak. Pernah tuan-tuan tengok tak? Isteri mengandung, bang, anak kita duk teriak. Bohong nipu Tapi bila dah beranak, sat-sat teriak. Oh, letih tuan-tuan. Kita pun jiran tak tidur. Kenapa anak hang so teriak? Pasal apa? Pasang ke? Pasang apa? Dah lah kot pasang kot. Pasang apa? Dia tanya kita. Angin pasang. Angin pasang tu apa? Dia tak tahu. Orang muda kan tahu pasang apa. Dia ingat pasang siap ke apa ke? Tak tidur. Mak tak tidur. Pak tak tidur. Mai anak tu buah pula lah. Ya Allah. Masak nasi dia duduk dalam periuk. Conteng dinding ni tak tahu nak habang lah. Beli mainan sak je. Beli-beli dia pecah nak tengok Ultraman tu lagu mana. Oi, adik-adik mak kita sabar lah bela kita. Sabar sungguh lah. Baru tukar lampin. Elok buka lampin kencin pula dah. Habis atas katil tu. Kejut apa, pergi jemur pula. Tilam toto tu jemur kat berenda tu pula. Jemur pula jatuh ke bawah. Tutup kereta orang pula dah. Seksanya. Tapi mak tetap buat. Sebab tu pengorbanan seorang isteri, Allah kata pada suami, hang bagi makan pada isteri hang. Tanggungjawab suami bagi makan yang sepatutnya apa yang kita bagi makan. Kalau isteri kita, sebelum kita kahwin dengan dia, dia ada pembantu rumah. Bila kita kahwin dengan dia, kena bagi pembantu rumah kat dia. Sebab tu abang-abang kena cari elok-elok. Kena buat elok-elok. Nak ambil anak dara orang. Dia tak erti masak. Bang, kalau awak nak nikah dengan kita, kita tak pandai masak. Baik, tak payah masak. Kita bungkus. Kita order je sekarang. Perjanjian. Jangan duduk paksa dia masak pula. Ni 3 tahun, gatai nak menikah lain, duduk cerita. Isteri I tak masak tau. I 3 tahun makan di kedai. Kan dulu dah dia cakap, dia tak erti masak, yang kata menikah dengan dia siapa?
Oh, masa tu hang boleh cakap COD lah, order lah, Grab food lah, food rider lah. Sekarang dah dapat yang baru pula, hak makwa baru pula duk menyembah kat pantry di pejabat. You fikirlah sebagai suami kan, isteri tak pernah masak kan. Hai, dulu kan abang cakap abang boleh terima kalau dia tak pandai masak. Sekarang pasal apa? Pasal abang nak ngorak yang baru ni? Oh, tak kena lah bang. Kena. Sebab tu akak-akak bila nak nikah tu tanya, bagi tahu syarat dia begitu. Jangan kita jadikan alasan pula. Macam saya nak menikah dengan isteri saya. Saya telefon dia. Saya tak kenal tuan-tuan keluarga dia. Saya tak pernah pergi rumah mereka. Saya tak pernah nyembang dengan pak dia. Saya tak pernah nyembang dengan siapa pun. Habis tu ustaz macam mana ustaz menikah? Mak saya uruskan everything. Segala-gala-galanya. Saya bukan tahu apa. Saya baru habis diploma masa tu. Baru tamat je tuan-tuan. Mak saya kata menikah. Saya kata mak nak sambung mak. Kahwin. Baik mak. Tapi duit tak ada mak. Mak bayar. Tapi lepas ada duit, bayar kat mak balik. Baik mak. Saya tak kenal tau. Bila mak saya pergi Mina, mak saya kata, ni nombor dia. Pergi cakap dengan dia. Bawa segenggam duit shilling. Naik Honda Fame ABF 2316. Pergi cari telefon. Mana ada handphone macam tu? Cari public phone. Jumpa ada kotak, ada telefon. Hak tu tak ada pula dah. Hilang. Tinggal wire duk terbit tu. Naik motor lagi cari. Ada telefon tu, kotak tu ada. Hak nak tekan tu pun tak ada, hak nak bercakap pun tak ada. Mu seksa sungguh tuan-tuan oi. Lah dapat. Bila dapat saya tanya dia, nak ke kahwin dengan saya? Boleh. Tapi kalau saya kahwin, saya tak ada di rumah. Boleh. Pak siapa tak ada di rumah? Sebab saya penceramah, mana ada di rumah. Jadi kena faham lah, jangan marah saya lah kalau saya tak ada di rumah. Tak apa, tak marah. Sebab tu dia tak boleh marah. Sebab tu mula-mula dulu dah tahu dah saya ni penceramah. Yang kata pergi menikah apa? Akak-akak suami kita ni driver lori. Bukannya ada di rumah, driver bas. Terus duk main jumpa saya, ustaz, suami saya tak ada di rumah. Dia bukannya ada, ustaz, teruklah saya. Yang kak pergi menikah dengan driver lori. Siapa? Kalau nak suami yang 24 jam ada di rumah, nikah dengan orang stroke. 24 jam, duduk tidur. Habis-habis kuat duduk atas wheelchair, duduk menung. Lepok mata. Suami kita ni nak cari rezeki untuk kita. Sebab dalam Quran ni sebut, suami kena bagi makan pada isteri. Tuan-tuan oi, apa yang mak dia bagi makan, pak dia bagi makan, kita jangan bagi kurang pada mak pak dia dulu. Lagi bagus lagi ada. Dulu dengan mak ai makan 4 kali sehari tau. Dengan awak 2 kali je tak kena. Kena cari jalan bagaimana mana cukup 4 tak pun 5. Abang-abang untung dapat isteri kuat makan. Satu suap yang dia makan tu satu pahala. Bayangkan isteri abang sekali hadap 4 pinggan. Allah. Balik sekali lagi, cuba tengok dia makan nasi. Kira tengok berapa suap. 1, 2, 3. Atas katil pun duk makan lagi. Ngok. Jangan kata apa kat dia, pahala kat aku. Tapi orang sekarang perempuan malas makan, takut gemuk. Sebab tu hadiah yang paling orang perempuan takut, alat penimbang. Abang-abang jangan duk bagi hadiah bungkus lawa-lawa, kawan seronok lah buka-buka timbang. Dia buang kot flat pun tak. Allahu Akbar. Bagi makan dia. Tanggungjawab kita. Yang kedua, bagi pakaian pada isteri kita. Ini tanggungjawab kita, adik-adik. Daripada hujung rambut dia sampai kaki tu, pakaian dia, suami kena bagi. Abang, ni serekut cek koyak, berlubang dah abang. Beli baru. Pergi kedai RM2.
10 beli. Nah, 10 sekuk abang beli kat hang. Ni hak lama, hak koyak ni bang. Susah buang, tak dapat buat tapis kopi. Orang ramai kita boleh tapis kopi. Tu yang kita pergi rumah dia tu, kopi dia minyak yang tak minyak apa, tapis guna serukuk kepala isteri dia. Pakaian depa tu kita tanggung. Pasal apa? Dia menyusu anak kita, dia melahirkan anak kita, dia membesarkan anak kita. Sebab tu tuan-tuan yang saya muliakan, saya minta pada diri saya, minta pada diri tuan-tuan, nak dapat kebahagiaan dalam rumah tangga, kena redha. Itu adalah suami aku, itu adalah isteri aku. Kena redha. Jangan duk menyesal. Kita balik pada dengar ceramah ni lepas maya isyak, buka TV, duk tengok TV. Isteri mai duk sebelah. Abang nak minum tu sah tanyalah. Dah aku balik ni buat sajalah. Janganlah cakap macam itu. Abang nak minum ke? Abang ni kalau tak minum teh tarik hang, tak boleh lena. Satu teko dia bawa. Kena setahun tak ada kaki. Waktu dia berjalan pergi ke dapur tu, kita duk tengok. Elemen lari. Balancing out. Macam manalah aku boleh menikah dengan dia. Nampak? Berapa ramai yang cakap macam tu. Kena pula di tempat kerja dia, anak dara tu lah. Dulu tak mau jumpa. Lah dah menikah apa semua baru jumpa. Ni mula nak jadi penyakit. Mula nak dapat penyakit. Mai laki tu pula sihat, tidur atas katil tu lah, tak nampak kepala. Dia tengok pada kaki tu, kepala tak nampak, nampak perut je. Ada kepala ke laki aku ni? Dia jadi boroi lagu mana, tidur lah, kongkrang, berdengkar. Jiran atas pun dengar. Teriak budak di atas tu. Mak dia kata, jangan takut adik, oi, pakcik bawah tidur. Bunyi tu, isteri pula kata, macam manalah aku boleh menikah dengan dia ni. Tak tahulah. Inilah penyakit yang mula mai pada kita selepas beberapa lama kita berkahwin. Kita dah mari tak redha pada suami, tak redha pada isteri, seolah-olah kita ni tak redha bahawa dia adalah jodoh daripada Allah kepada kita. Terima. Allah nak bagi pahala daripada apa yang berlaku dekat dia. Ada suami yang sempat bahagia sebulan, kemudian aksiden, lumpuh. Isteri duk belah dia. Berapa banyak pahala yang dapat pada isteri. Ada tuan-tuan yang suami ni Allah Ta'ala uji, isteri ni sakit kanser. Daripada sihat, makin kurus, makin botak, makin kurus. Daripada boleh berjalan, tak boleh berjalan. Sampailah jadi arti dah. Masuk dah wad pediatrif dah. Suami tetap duk tunggu, duk jaga, cari ikhtiar. Sampai isteri tadi tak ada. Allah nak bagi pahala atas sakit isteri tadi pada suami dia. Sebab tu saya harap pada tuan-tuan, kalau kita rasa bahawa kita dah tak boleh hidup dengan suami kita, pergi minta lepas elok-elok. Sebab ada isteri yang rasa tak boleh hidup dengan suami dia, dia curang. Dia curang, dia cari jantan lain, dia main jantan lain di belakang suami dia. Sebab suami dia kata, suami saya ni dah tak mau dah Ustaz. Dah tak boleh buat apa dah. Buat apa saya tunggu dia. Saya minta cerai, dia tak mau. Suami akak kenapa? Suami akak ni Ustaz, kalau nak tahu, dia macam kain seperah kat meja. Kain lapik meja tu, duk terjuntai kain tu. Asyik angkat jatuh, asyik angkat jatuh. Hak mana faham, tak faham sudah. Habis tu,
Dia tak layan saya dah ustaz. Buat apa saya tunggu dia? Kenapa kak tak minta cerai elok-elok? Dia tak bagi. Abang weh, kalau kita dah tak mampu apa semua, lepas dia elok-elok. Fa imsakum bi ma'ruf au tasrihum bi ihsan. Kalau nak pegang, pegang isteri elok-elok. Kalau tak sayang dah, lepas elok-elok. Jangan gantung tak bertali. Jangan pukul dia, jangan seksa dia. Allah pesan pada kita. Adakah cerai itu jahat? Dapat suami pula sat-sat cerai. Di mulut ni cerai. Hang keluar pada rumah tu, hang keluar pada pintu tu, jatuh talak satu. Mai isteri duk mengadu, dia kata, ustaz, suami saya kata kalau saya keluar pada pintu ni jatuh talak. Itu macam mana ustaz? Saya kata keluar ke pintu belakang. Rumah kami flat ustaz, nak keluar ke belakang apa? Kalau gitu, kak tutup pintu depan, berbata, tingkap tu kak tebuk di pintu. Mana nak tebuk kami rumah sewa? Kalau gitu, keluar. Kalau keluar jatuhlah talak satu, bodoh tu ustaz ni. Tak apa, kak terus keluar, kak duduk dalam tu, kak lagi bodoh duduk dalam tu. Pergi mana pun tak boleh. Keluar saja, lepas tu kak rujuklah balik. Kau tak maulah rujuk-rujuk, habis tu kau nak duduk tak mana, kau tak boleh keluar. Taklid tak boleh tarik balik. Talak, taklid tak boleh, lafaz dia. Langgar je lah kau. Nanti rujuk balik. Ingat ada satu lagi yang boleh rujuk talak yang kedua. Abang-abang ni. Jangan duk buat yang bukan-bukan. Sikit-sikit talak, sikit-sikit talak. Padan dengan isteri tu pun saat-saat minta. Kalau tak sayang, talak lah, cerai lah. Kalau dia tak suka, cerai lah. Dia bagi sekali 3. Ada yang bagi 1,000. Ambil kat hang, aku lafaz hang talak 1,000. Ada yang kata aku bagi hang talak 3 sekaligus. Satu flat dengar. Lepas tu telefon saya pula, ustaz, saya ceraikan isteri ustaz dengan 3 talak. Jatuh berapa ustaz? Abang niat berapa? Tak, saya macam ni. Dia masa saya talak dia tu, saya kata aku talakkan hang dengan talak 3. Jadi talak nak sampai 3 tu dia macam ada lambat sikit ustaz. Ha, ingat ni akad nikah. Aku terima nikahnya Rogaya. Kena ulang balik Dia kata macam tu. Abang pergi ke mahkamah, pergi bagi tahu dekat hakim. Hakim yang buat keputusan, bukan saya. Pergi menjawab kat hakim. Tuan-tuan, bila kita ada marah pada isteri kita, tak usah duk hadap dia. Rasa terasa dengan dia, tak usah duk hadap dia. Turun lift elok-elok, picit elok-elok, jangan picit tekan-tekan, tumbuh butang pula. Picit elok-elok, pergi lepak kedai depan. Tak pun pergi duduk dalam surau, pergi semayang, tenang-tenang. Agak-agak 2 jam duduk dalam surau, keluar, pergi beli mi kari ke apa ke, bungkus buat balik. Dia senyap. Lagi nak senyap, beli emas. Lagi dia diam. Akak-akak bila nak marah pada suami, jangan berdiri, duduk. Ni bila marah, pergi ke dapur, pegang pisau. Memang dihambat laki dia dengan pisau. Kalau rasa dah tak mau dah, elok-elok pergi minta cerai. Dan cerai ni, kadang-kadang dia menyelesaikan masalah. Dia bukan buruk. Kalau buruk, tak ada lah hukum cerai. Kalau tak elok, dia menyelesaikan banyak masalah. Pun begitu, Islam membenarkan kita rujuk lagi dalam tempoh iddah. Bagi peluang lagi. Nama orang putih dia cooling period. Tempoh bertenang. Jadi dah 2 minggu bercerai, 3 minggu bercerai, duduk dia. Fikir masak-masak. Pergi ke dapur, buka tudung atas meja tu, kosong. Lauk tak ada, nasi tak ada, apa pun tak ada. Dulu isteri aku ada, dialah masak kat aku. Aku duk marah kat dia, dia masak juga. Lah nasi apa pun tak ada lah. Lah duk makan kuih karah. Silap lah aku pergi cerai dia. Yang isteri duk di rumah tu duk menung.
Memanglah dia tu rajin marah aku, tapi duit dia bagi. Lah marah pun tak dapat, duit pun tak ada. Itulah nama dia berfikir. Kalau begitu, ambil telefon, WhatsApp lah. Suami WhatsApp. Akum. Isteri pun tengok, apa orang tua ni bagi salam ni. Wakalam. Jawablah balik. Hubunglah balik. Apa tu? Kata suami. Tak ada apa pun. Ini harapan cerah ni. Yang ketiga, hantar lagi. Ingat kita tak? Ini mau punya soalan. Dia balas balik, boleh belah. Sudah. Kalau itu cari orang lain lah. Abang-abang main sekolah saya. Stok banyak. Umur 70, 68. Semua kat jan melekat ni main. Cari hak baru lah. Tapi Islam dia suruh kita baik balik. Saling tegur menegur. Sedangkan lidah lagi tergigit. Apa pula suami isteri. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Baru teguh peribadi. Kita pun ada kurang, isteri kita pun ada kurang. So, maafkanlah. Kita pun ada kelebihan, isteri kita pun ada kelebihan. So, sama-samalah gunakan kelebihan. Kita setengah, isteri kita pun setengah. Setengah campur setengah jadi satu. Kalau nak jadi elok, kita setengah, isteri kita setengah, setengah campur setengah kan satu. Jom tuan-tuan, buat elok-elok rumah tangga kita. Buat yang terbaik, target kita, aku nak jumpa isteri aku nak bersama dengan suami aku, anak aku, cucu cicit aku dalam syurga. Sebab kata Allah dalam surah At-Tur, akan jumpa balik satu keluarga dalam syurga, dalam satu mahligai yang sama. Itulah keseronokan daripada berkeluarga, boleh jumpa balik dalam syurga, tinggal dalam syurga, yang dipanggil sebagai golongan musyfiqin. Surah At-Tur ayat 21 sampai ayat 27. Allah Ta'ala sebut macam mana keluarga boleh berkumpul di dalam syurga. Mudah-mudahan kita jumpa keluarga kita, duduk sesyurga dengan keluarga kita di dalam rumah mahligai yang sangat istimewa di dalam syurga. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Saya dah ceramah 33 tahun. Inilah kali pertama saya datang ke flat, tuan-tuan. Jadi kalau nak jemput lagi sekali, 33 tahun daripada sekarang. InsyaAllah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Saya minta izin tak lalu terus ya tuan-tuan. Kan? Saya dah penat tuan-tuan ni bila saya balik dengan tenteram, dengan aman sentosanya tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.